akan lihat tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Pertama sekali, apakah itu aspirasi? Aspirasi merujuk kepada keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu hasrat. Aspirasi pendidikan pula ialah merujuk kepada hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yaitu melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan untuk melonjakkan lagi pencapaian murid. Aspirasi dan hala tuju pendidikan negara boleh dilihat melalui penubuhan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM, dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, iaitu SKPM. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari 2013 hingga 2015 terdapat 5 aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid serta 11 anjakan untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara. Terlebih dahulu, mari kita lihat tentang 5 aspirasi sistem. Bagi aspirasi sistem yang pertama ialah akses. Sasaran bagi akses ialah 100% enrollment dari prasekolah hingga sekolah menengah asas menjelang tahun 2020. Ia bermaksud semua kanak-kanak di Malaysia mempunyai peluang untuk bersekolah. Maka tiada murid yang tercicir daripada sistem pendidikan. Bagi aspirasi sistem yang kedua ialah kualiti. Dalam kualiti, pendidikan Malaysia haruslah berada dalam kumpulan sepertiga teratas dunia dalam ujian antarabangsa seperti TIMSS, iaitu singkatan bagi Trend in International Mathematics and Science Study, dan PISA, iaitu singkatan bagi Program for International Student Assessment dalam tempoh masa 15 tahun. Jadi, di sini Malaysia berhasrat untuk mencapai tahap pendidikan yang tinggi dan setanding dengan negara maju, dan bersamaan dengan pendidikan Malaysia dapat berdaya saing di peringkat antarabangsa, iaitu kualiti pembelajaran murid di Malaysia hendaklah sama hebat dengan pelajar luar negara. Bagi aspirasi sistem yang ketiga ialah equity. Equity ia menekankan tentang mengurangkan 50% jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar, kaya dan miskin, lelaki dan perempuan menjelang tahun 2020. Ia menekankan kesamarataan peluang pendidikan kepada semua murid tanpa mengira lokasi, latar belakang keluarga atau jantina. Maka, melalui equity, semua murid mesti mendapat peluang dan hasil pembelajaran yang adil, tanpa adanya jurang besar di antara jantina murid, melalui tempat tinggal murid, dan status ekonomi murid di dalam Malaysia. Baiklah, bagi aspirasi sistem yang keempat ialah perpaduan, iaitu sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Bermaksud bahawa dalam pendidikan Malaysia haruslah mewujudkan aktiviti dan program sekolah yang menggalakkan lagi pelajar daripada pelbagai kaum berinteraksi satu sama lain. Bukan sahaja mewujudkan perpaduan, tetapi ia juga melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan menghargai kepelbagaian. Daripada aktiviti dan program sekolah yang menyatu padukan di antara rakyat pelbagai kaum, ia dapat menanam nilai hormat dan toleransi dalam kalangan murid. Jadi, sejak dari bangku sekolah lagi, murid akan belajar cara menghargai satu sama lain dan tanpa mewujudkan sebarang kesalahfahaman di antara kaum lain dalam pendidikan Malaysia. Bagi aspirasi sistem yang terakhir, yaitu aspirasi sistem yang kelima, iaitu kecekapan, ia menekankan tentang sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut keperluan sedia ada, iaitu pendidikan di Malaysia haruslah menyediakan sistem pembelajaran yang
sesuai dengan keperluan pelajar, seperti memastikan setiap guru, sekolah, dan sumber digunakan dengan sebaik mungkin untuk capai hasil yang terbaik. Jadi, sumber pendidikan di Malaysia haruslah menggunakan sumber sedia ada secara bijak, di samping meningkatkan keberhasilan murid di dalam sekolah. Contohnya, menyediakan teknologi digital dalam sekolah agar murid-murid dapat terdedah lagi dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Baik, mari kita lihat pula kepada 6 aspirasi murid. Baik, mari kita lihat aspirasi murid yang pertama, yaitu pengetahuan. Dalam pengetahuan, pada peringkat paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Apakah itu literasi dan numerasi? Literasi ialah keupayaan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami dan menggunakan maklumat dalam pelbagai bentuk bagi tujuan komunikasi dan pembelajaran seharian. Bagi numerasi pula, numerasi ialah keupayaan menggunakan konsep dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam berfikir secara kritikal. Di samping itu, penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi. Hal ini untuk meningkatkan lagi pengetahuan murid dan dapat berfikir secara lebih luas. Murid juga digalakkan untuk mendapat maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan. Selain pengetahuan dalam bidang ini, murid juga perlu mempunyai keupayaan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam situasi harian. Itulah pengetahuan dalam aspirasi murid. Seterusnya, aspirasi murid yang kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap murid perlu membina kemahiran dan belajar cara untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat supaya boleh menghubung kait pelbagai pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan baru. Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan untuk melakukan inovasi amat kritikal dalam dunia teknologi yang berkembang pesat. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaklulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Hal ini untuk menggalakkan lagi murid mendapat pengetahuan yang relevan dengan masa kini, yaitu masa yang semakin moden. Bagi aspirasi murid yang ketiga pula ialah profesional dwibahasa. Profesional dwibahasa juga dikenali sebagai kemahiran dwibahasa. Setiap murid akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggris dalam persekitaran kerja. Setiap murid juga berpeluang mempelajari bahasa tambahan. Murid akan terus berpeluang untuk mempelajari bahasa Cina dan Tamil di sekolah jenis kebangsaan. Kini sesetengah sekolah kebangsaan juga menyediakan peluang untuk mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa Cina, Tamil, Arab, Iban, dan Kadazan Dusun. Penguasaan kemahiran berbahasa ini amatlah penting bagi membolehkan murid-murid bersosialisasi merentas sempadan budaya dan etnik yang seterusnya menyumbang kepada pemupukan kerjasama dan komunikasi pada peringkat global. Seterusnya, aspirasi murid yang keempat ialah kemahiran kepimpinan. Kemahiran kepimpinan ini ialah kemampuan bekerja dengan berkesan dan berkebolehan untuk memimpin, terutamanya dalam dunia yang semakin saling berkait. Kemampuan memimpin adalah sangat penting dalam dunia kini. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi, yaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.
Bagi aspirasi murid yang kelima ialah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bagi tentang identiti nasional dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk memupuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama, atau status sosio-ekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Bagi aspirasi murid yang terakhir, yaitu etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan, agar murid dapat menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, dan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul. Sistem pendidikan di Malaysia juga berhasrat untuk membentuk individu yang penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Etika dan kerohanian ini amat penting bagi melahirkan generasi baru yang mempunyai jati diri moral dan akhlak. Baiklah, apakah 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Anjakan pertama dalam PPPM ialah menyediakan kesemarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid profesional dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Anjakan yang ketiga pula ialah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Bagi anjakan yang keempat pula, transformasi keguruan sebagai profesional pilihan. Bagi anjakan yang kelima pula, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Bagi anjakan yang keenam ialah mengupayakan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Pegawai Pendidikan Daerah PPD, dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus. Bagi anjakan yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Bagi anjakan yang ke-8 ialah mentransformasikan keupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Bagi anjakan yang ke-10 pula ialah memaksimalkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Bagi anjakan yang ke-11 pula ialah meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. Baik, sekarang kita akan mengulaskan tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, iaitu SKPM. SKPM ialah satu alat atau instrumen yang digunakan untuk membuat penilaian dan penentuan standar kecemerlangan sekolah. Di Akta Pendidikan 1996 subsection 117-E memperuntukkan kepada Ketua Nazir sekolah untuk bertanggung jawab bagi memastikan taraf pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Untuk pengetahuan Anda, ada 5 standar kualiti pendidikan dalam Malaysia, yaitu yang pertama ialah kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran atau PDP. Bagi standar yang kedua ialah organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan sifat, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah berfungsi dengan cekap dan berkesan. Bagi standar yang ketiga ialah bidang kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid diuruskan dengan cekap dan bergerak dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Bagi standar yang keempat ialah guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian pada tahap optimum secara berterusan. Bagi standar yang kelima ialah kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azriana binti Abdul Wahab dari kelas BM6. Hari ini saya akan membentangkan tajuk peranan guru. Kita akan lihat bagaimana guru memainkan peranan penting dalam membentuk murid yang seimbang dari pelbagai aspek. Matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan murid cemerlang akademik, tetapi insan yang lengkap dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan guru ialah pelaksana utama yang menjayakannya. Baiklah, peranan utama guru dalam pendidikan. Guru berperanan sebagai pelaksana dasar pendidikan yang memastikan semua murid mencapai potensi yang maksimum dalam semua aspek perkembangan. Dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, mereka perlu membimbing murid-murid serta memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan pembelajaran berasaskan projek. Tanggungjawab guru melangkaui bilik darjah, membentuk peribadi dan pemikiran generasi masa hadapan. Peranan utama guru dalam pendidikan sangat penting kerana guru ialah tonggak yang membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berkemahiran. Berikut adalah peranan utama yang akan dimainkan oleh guru. Yang pertama, sebagai penyampai ilmu, iaitu guru bertanggungjawab untuk menyampaikan pengetahuan dengan jelas dan tepat mengikut tahap belajar. Guru perlulah memastikan murid memahami konsep, bukan sekadar menghafal fakta. Sebagai contoh, guru sains menggunakan eksperimen mudah untuk membantu murid memahami prinsip tenaga. Peranan guru yang kedua adalah membentuk sahsia murid. Guru perlu mendidik murid supaya berdisiplin, berakhlak dan menghormati orang lain. Guru menjadi teladan melalui sikap, tutur kata dan tindakan. Contohnya, guru menunjukkan nilai amanah dengan menepati masa dan janji. Peranan guru yang ketiga pula adalah sebagai pemudah cara pembelajaran ataupun facilitator. Guru harus merancang aktiviti yang mendorong murid berfikir dan meneroka ilmu sendiri. Guru membimbing, bukan hanya memberi arahan. Sebagai contoh, dalam pembelajaran berasaskan projek, guru memantau dan memberikan panduan langkah demi langkah. Seterusnya, yang keempat, yaitu menjadi penilai dan pemantau perkembangan murid. Guru menilai pencapaian akademik dan kemajuan sahsia murid secara berterusan. Hasil penilaian akan digunakan untuk memperbaiki kaedah pengajaran dan membantu murid yang lemah. Contohnya, guru bahasa Melayu menilai karangan murid lalu memberi maklum balas untuk penambahbaikan. Baiklah, peranan guru yang seterusnya adalah sebagai perancang dan pelaksana kurikulum. Setiap guru perlu menyesuaikan isi pelajaran mengikut keperluan murid dan situasi semasa. Guru memastikan objektif pembelajaran dalam kurikulum tercapai. Sebagai contoh, guru-guru boleh menggunakan teknologi digital untuk menjadikan pelajaran lebih interaktif. Seterusnya, guru juga berperanan untuk menjadi motivator dan penyokong emosi murid. Saya katakan ini kerana guru perlu memberi dorongan supaya murid yakin dengan kebolehan mereka sendiri. Guru juga perlu membantu murid untuk mengurus tekanan dan cabaran dalam pembelajaran. Sebagai contoh, guru memberikan kata semangat kepada murid yang gagal ujian supaya mereka lebih terus berusaha pada masa akan datang. Peranan guru yang ketujuh, guru merupakan ejen perubahan masyarakat. Hal ini kerana guru sentiasa menyebarkan nilai ilmu dan kemajuan kepada komuniti ataupun dalam kalangan masyarakat. Guru melahirkan individu yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Sebagai contoh, guru menggalakkan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong ataupun ceramah ilmu. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pendekatan PDP digital, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama, pendekatan PDP digital. Dalam era revolusi industri 4.0 ini, guru haruslah kreatif dan celik tentang teknologi. Jadi, melalui PDP digital,
guru dapat menarik minat murid dengan menggunakan platform interaktif seperti Google Classroom, Kahoot, dan Quizizz. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah meningkatkan penglibatan murid secara aktif. Sebagai contoh, guru sains boleh menggunakan simulasi makmal maya bagi eksperimen yang sukar untuk dijalankan di sekolah. Pendekatan digital ini dapat menjadikan pembelajaran lebih mudah diakses, fleksibel, dan sesuai untuk pelajar pelbagai tahap kebolehan. Guru juga memainkan peranan penting dalam menggalakkan pembelajaran kolaboratif. Maksudnya, melalui aktiviti Project Based Learning ataupun PBL, pelajar diajar untuk bekerja sama, berkongsi idea, dan menyelesaikan masalah dunia sebenar. Pembelajaran sebegini membantu untuk membentuk kemahiran insania murid seperti komunikasi, kepimpinan, dan empati, selaras dengan keperluan pelajar abad ke-21 ini. Seterusnya, yang ketiga adalah pembelajaran sepanjang hayat. Seorang guru yang berjaya ialah guru yang terus belajar. Dengan mengikuti kursus dalam talian, komuniti pembelajaran profesional ataupun PLC, dan bengkel digital, guru dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Pembelajaran sepanjang hayat dapat memastikan guru untuk kekal relevan, inovatif, dan bersedia untuk menghadapi perubahan kurikulum serta cabaran teknologi masa kini. Guru yang berterusan untuk menuntut ilmu mampu menjadi contoh terbaik kepada murid untuk tidak pernah berhenti belajar. Secara keseluruhan, guru ialah nadi kepada sistem pendidikan. Tanpa guru yang berkualiti, sukar untuk membentuk murid yang berdaya saing. Oleh itu, guru perlu terus meningkatkan ilmu dan kemahiran seiring perubahan zaman. Kesimpulannya, peranan guru amat penting dalam memastikan setiap aspirasi murid tercapai. Dengan usaha gigi guru, kita mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan mencintai negara. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan atau juga dikenali sebagai FPK. FPK menjadi panduan pendidikan di negara kita. FPK adalah salah satu cara untuk membina insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. FPK dapat membantu murid untuk menjadi insan yang berilmu, berakhlak, dan bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, dan negara. FPK bukan hanya teori semata-mata. Pertama, FPK adalah salah satu cara untuk membina sahsia. Sekolah tidak hanya mengajar murid untuk menjawab peperiksaan. Guru juga boleh melatih murid untuk menjaga disiplin, menghormati orang lain, dan mengawal emosi. Contohnya, aktiviti seperti kelab dan persatuan dapat membantu murid untuk belajar bekerjasama. Latihan perbarisan dan perimpunan dapat mengajar murid untuk berdisiplin dan mempunyai sifat kepimpinan dalam diri. Selain itu, murid dapat belajar mengurus masa dan bertanggung jawab. Kedua, FPK menggalakkan ilmu sepanjang hayat yang dapat digunakan dalam kehidupan. Murid kemahiran membaca, menulis, dan berfikir membantu murid untuk menyesuaikan diri dalam dunia yang sentiasa berubah. Contohnya, penggunaan teknologi dalam bilik darjah dapat melatih murid untuk mencari maklumat, menilai fakta, dan menyelesaikan masalah. Ketiga, FPK dapat membina jasmani murid yang sihat. Pendidikan jasmani, sukan, dan aktiviti co-kurikulum dapat membantu murid untuk kekal cergas. Apabila badan murid sihat, fikiran mereka akan lebih tajam dan fokus di dalam kelas. Contoh mudah, program rentas desa ataupun latihan rumah sukan dapat meningkatkan daya tahan dan semangat setiap kawan dalam kalangan pelajar. Keempat, FPK dapat menguatkan rohani dan moral seseorang murid.
Pendidikan Islam atau pendidikan moral adalah salah satu cara untuk membentuk hati murid. Murid dapat belajar nilai baik seperti amanah, sabar, bersyukur, dan jujur. Contohnya, aktiviti derma dan gotong royong dapat melatih murid untuk mengenal rasa empati. Murid juga akan lebih peka kepada keperluan murid yang lain. Dan yang kelima, FPK dapat menyokong kepada perpaduan negara dalam kalangan pelajar. Seperti mana yang kita tahu, negara kita Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan budaya. Di sekolah sahaja, terdapat pelbagai bangsa dan budaya yang perlu murid pelajari. Di sekolah, murid dapat belajar untuk menghormati perbezaan budaya dan bangsa supaya tragedi 13 Mei 1969 tidak terulang. Murid juga boleh menyertai sambutan perayaan pelbagai kaum dan dapat mengeratkan hubungan. Contohnya, murid bekerjasama dalam kumpulan yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza. Hal ini dapat mengajar murid bahawa setiap orang mempunyai peranan penting untuk dalam membina negara. Ringkasnya, FPK bukan sekadar ayat yang ada di dalam buku teks. Malah, FPK dapat membentuk sikap murid, melatih murid menjadi insan berilmu dan berakhlak, dan membantu murid dalam menyumbang kepada kebaikan keluarga, masyarakat, dan negara. Akhir kata, pendidikan bukan sahaja untuk peperiksaan. Malahan pendidikan adalah untuk membina masa depan murid. Negara yang harmoni perlu mempunyai guru yang sentiasa melakukan tugas hakiki mereka dengan sepenuh hati. Setiap guru di negara kita perlu mempunyai nyala rasa untuk membimbing anak murid mereka supaya dapat menjadi insan yang berguna untuk masa depan negara. Oleh itu, setiap guru perlu mempunyai jiwa sebagai seorang pendidik. Terdapat 5 ciri-ciri seorang guru yang berjiwa pendidik yang ingin saya kupas pada pembentangan kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya. Saya akan menerangkan 5 ciri yang menunjukkan guru itu sebagai seorang guru yang berjiwa pendidik. Yang pertama, sebagai seorang guru, mereka perlu mempunyai sikap yang ikhlas dalam diri mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana kerjaya sebagai seorang guru sangat mencabar pada zaman kini, dan guru perlu mengajar dengan niat yang tulus supaya dapat membentuk insan yang berguna bagi masyarakat dan negara. Sikap ikhlas ini juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang positif dalam kalangan pelajar dan boleh memotivasikan pelajar untuk mencapai kejayaan dan impian yang telah lama mereka idamkan. Hai, ciri yang kedua adalah sebagai seorang guru yang baik, guru perlu menerapkan sikap penyayang dalam diri mereka. Guru penyayang mencerminkan empatinya dalam memahami keperluan pelajarnya. Oleh itu, guru yang penyayang akan cuba memahami cabaran atau kekangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajarnya dan sentiasa memberikan sokongan dalam pelbagai aspek supaya pelajarnya tidak rasa terbeban dalam pelajaran. Baiklah, ciri yang seterusnya adalah kesabaran adalah kunci dalam menghadapi pelbagai situasi pembelajaran yang mencabar seiring dengan peredaran zaman. Guru yang menerapkan sikap sabar dalam diri dapat mengendalikan pelajar dengan tenang dan mereka mengekalkan profesionalisme sebagai seorang guru. Selain itu, sikap ini dapat membantu seorang guru bagi membimbing pelajarnya untuk belajar pada kadar dan tahap mereka sendiri. Okey, baiklah. Seterusnya, sikap profesional dalam kerjaya sebagai seorang guru ini perlu diterapkan dalam diri. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap profesionalisme dalam mengajar melibatkan pengetahuan yang mendalam dan pelaksanaan etika keguruan yang tinggi, di mana setiap apa yang dilakukan oleh guru perlu mengikut peraturan atau enactment yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru yang menerapkan sikap profesional akan sentiasa memperbaiki diri dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada pelajar, di mana setiap pengajaran mereka dapat disampaikan dengan baik. Di samping itu, seseorang guru yang ada jiwa pendidik akan sentiasa melakukan refleksi terhadap diri mereka selepas melaksanakan sesi pengajaran di dalam kelas. Hal ini kerana refleksi adalah proses
yang penting bagi seseorang guru itu untuk menilai dan memperbaiki amalan pengajaran mereka supaya sesi pengajaran mereka di dalam kelas dapat dilaksanakan dengan baik dan murid faham dan objektif pembelajaran pada hari tersebut dapat dicapai. Seseorang guru yang sering melakukan refleksi akan sentiasa mencari cara untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan memberi impak positif kepada pelajar, mana objektif pembelajaran pada hari tersebut dapat dicapai dan dapat membina murid yang sentiasa peka terhadap pengajaran seseorang guru itu. Baiklah, dalam era pendigitalan ini, seorang guru itu perlu menguasai beberapa kemahiran yang melibatkan teknologi, di mana hal ini adalah salah satu cabaran bagi seorang guru veteran untuk mengajar pada zaman kini. Bahan bantu mengajar yang menerapkan penggunaan digital dapat dipastikan mudah untuk menarik perhatian pelajar untuk belajar pada hari tersebut dan mereka tidak mudah bosan dalam pengajaran. Perkara ini adalah cabaran bagi seorang guru kerana mereka perlu menjadi jeli di teknologi. Contohnya, mereka perlu menguasai aplikasi pembelajaran moden seperti Google Classroom dan aplikasi kuis iaitu Kahoot bagi menyokong pengajaran yang lebih interaktif dan berkesan. Selain itu, pengaruh media sosial yang kuat juga boleh mengganggu tumpuan pelajar dan menjadikan pengawalan dan pemantauan menjadi lebih sukar. Baiklah, di samping itu, seseorang guru juga perlu memberitahukan murid tentang tanggungjawab tentang etika dalam penggunaan teknologi, di mana masalah ketagihan gadget di dalam kalangan pelajar memerlukan pendekatan yang lebih bijak dari guru. Seorang guru ini mesti mendidik murid tentang etika digital dan penggunaan teknologi secara bertanggungjawab untuk mengelakkan masalah yang tidak diingini. Untuk terus relevan, guru juga memerlukan latihan profesional berterusan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan menggunakan teknologi terkini dalam pengajaran mereka. Hai, kembali lagi bersama saya, di mana saya akan menerangkan tentang nilai dan impak aspirasi pendidikan digital terhadap guru. Di mana aspirasi pendidikan digital ini memerlukan guru untuk merombak dan menyesuaikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP mereka dengan teknologi yang ada pada hari ini. Dalam proses ini, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan dalam menanam nilai-nilai moral dan tanggungjawab kepada murid mereka. Selain itu, guru berperanan sebagai ejen transformasi sosial yang membimbing generasi yang akan datang untuk menjadi warga negara yang berilmu dan beretika. Kualiti jiwa pendidik yang dimiliki oleh guru tersebut adalah penentu utama kepada kejayaan sistem pendidikan secara keseluruhannya. Baiklah, apa yang boleh disimpulkan daripada pembentangan ini adalah pencapaian aspirasi pendidikan negara bergantung kepada semangat dan dedikasi guru yang berjiwa pendidik. Walaupun teknologi memainkan peranan penting dalam pembelajaran pada hari ini, nilai kemanusiaan adalah asas yang tidak boleh diabaikan oleh setiap individu. Guru harus berfungsi sebagai pembina generasi masa depan, di mana anak-anak muda sekarang perlu diberikan contoh yang baik. Membimbing anak murid untuk menjalani kehidupan yang bermakna serta menyumbang kepada kemajuan bangsa adalah salah satu cabaran yang perlu guru hadapi. Oleh itu, setiap guru di negara kita perlu mempunyai ciri sebagai seorang pendidik, kerana masa depan negara bergantung kepada generasi muda yang dididik oleh guru pada hari ini.